And it goes a little something like Okey, untuk game yang ketiga merupakan game Tug of the War. Okey, di mana permainan ni macam kalau kita kat rakyat Malaysia selalunya kalau kat sekolah, aku rasa sekolah menengah kot selalunya, yang sekolah rendah pun ada yang tarik tali tu. Memang yang tarik tali tu. Tapi tarik tali yang dalam game ni, dalam Squid Game ni memang kau kena survive betul-betul lah. Kalau tak, antara hidup dengan mati sajalah. Memang bukan calang-calangnya. Bukan kalau kau kalah kau belah. Bukan kalau kau kalah kau mati. Macam tu. Semua yang dalam game ni group work, bukan individual. Jadinya diorang kena pilih memang badan-badan yang besar ataupun lelaki sahaja. Memang diorang kena pilih yang betul-betul dia punya fizikal tu memang kuat. Tapi dalam kumpulan Seong Ji Hoon ni, tiga orang perempuan and then 7 orang lelaki. Dia kena satu kumpulan 10 orang. Jadinya 3 orang perempuan. Faham tak? Kalau perempuan ni dia punya fizikal dia atau stamina dia tak kuat sangat, tapi dia cross finger lah. Maksud dia cross finger, dia fikir macam tak apa, aku boleh buat. And then at the same time ada seorang pakcik tua lelaki, memang tak ada function gila, memang dah tua sarat. Jadi 6 orang sahaja yang kalau ikutkan kuatan orang muda. Memang last kali tu masa dalam lift lah, bukan last kali lah, macam dalam pertengahan nak pergi ke tempat atas tu, pakcik, ada seorang pakcik yang tua ni, dia cakap lah, dia macam bagi semangat walaupun dia tak boleh nak bagikan kekuatan tu, tapi dia boleh bagikan macam mana dulu masa dia muda-muda, macam mana dia boleh menang dalam acara tarik tali ni. Jadi dia pun cerita, jadinya benda tu membakar semangat set-set muda orang-orang lain. And then masa dia orang lawan tu memang dia orang guna taktik yang pakcik tu bagi, memang menjadi. Jadi last sekali walaupun lawan dengan orang sehebat mana pun, lelaki semua, dia orang menang. Walaupun kelemahan dia orang, ada 3 orang perempuan, seorang pakcik tua, 6 orang saja. Jadi memang taktik tu main peranan gila. Sebab tu kalau macam belajar lah, maksudnya kat sini kalau kita belajar lah, kita kalau belajar ni, kalau kita masuk universiti ke apa kan, kita kena study smart, jangan study hard. Memang boleh study hard, tapi study hard korang tu korang kena cari, korang kena pandai cari macam apa syllabus yang masuk. Korang kena pandai lah ambil arti lecturer, korang kena tanya kawan-kawan, korang kena buat macam muka tak malu apa semua, kena tanya and then dapatkan info, buatkan dalam bentuk minda. Jangan macam tulis macam kau salin balik dalam buku karangan apa, tak. Yang tu bukan study smart, itu study hard. Okay, so samalah macam yang ni, cuma dalam keadaan survival camp ni memang dia desperate gila untuk menang, sebab dia orang kena hidup. Tapi dalam game ni dia nak bagi tahunya memang kumpulan Seong Ji Hoon and the gang menang, walaupun dia orang physically tak kuat setara mana pun, tapi dia orang menang akhirnya. And then bila dia orang masuk apa semua tu, macam orang-orang kuat yang lain yang dah menang sebelum ni mentertawakan dia orang lah. Sebelum ni cakap lah, kau 3 orang perempuan, seorang pakcik tua, macam memang kalah lah. Dan sekali masa dia orang masuk dekat finalist yang dah menang tu, dia orang macam terkejut, macam speechless. Macam mana kau boleh menang? Macam tu. Sebab tu taktik penting. Okay, kita seterusnya kita pergi ke game yang keempat. Okey, untuk tambahan kepada yang permainan tarik tali tu, masa mula semua peserta sampai kat sana, memang dia orang macam terkejut gila sebab tarik tali tu, platform tarik tali tu di atas, dia orang dekat bawah, memang macam betul-betul di tengah-tengah. Kira macam gerun gila. Kalau korang, contoh korang terlepas tali ataupun korang tercampak pun, memang kau jatuh push di atas lantai berderai, memang hancur habis. Sebab tu lah memang berdebar, memang berpeluh gila tangan ni. Kalau aku lah berada tempat dia orang, kalau in real life memang aku berdebar gila lah. Aku tak tahu kepala otak aku ni fokus kat mana, fokus pada aku betul-betul nak hidup atau fokus pada game tu, aku pun tak tahu. Okay, settle part game yang nombor 3. Okay, kita pergi kepada game yang nombor 4. Okay, untuk game yang nombor 4 ni berkenaan dengan marble guli. Okay, kalau korang, aku rasa bukan kat Korea saja, dekat negara kita Malaysia pun ada juga game permainan guli ni. Tapi dalam permainan guli ni dia berpasangan. Diorang kena cari berpasangan. Jadinya nak jadikan cerita, si Seong Ji Hoon ni, hero utama dalam cerita ni, dia macam, faham tak? Macam semua orang cari pasangan masing-masing yang nak kuat lah. Macam dia orang fikir
macam sama macam game yang sebelum ni, yang main tarik tali tu diorang kena pilih ahli yang kuat. Tapi sebaliknya masa game ni diorang kena lawan sesama diorang sendiri. Last sekali macam Seong Ji Hoon ni dapat dengan pakcik ni, dia tak sanggup tengok pakcik tu duduk tepi je apa semua sebab ramai tak nak berpasangan dengan dia. And then dia pun cakap, pakcik mainlah dengan saya apa semua. Dia tak tahu lagi permainan game apa. Rupa-rupanya permainan game ni diorang kena, pasangan ni diorang kena lawan sesama dia. Macam diorang kena, macam contohlah, setiap pasangan ni dapat 10 buli, dalam satu kantong tu ada 10 buli. And then kalau contoh macam aku dapat 10 buli, aku kena ambil lagi 10 buli tu dekat diri aku. Sebab tu lah game ni permainan buli. Diorang tak kisah main macam mana sekalipun. Kalau korang tengok ni memang adalah geramnya sebab pakcik ni jenis pakcik tua lembab macam tu kan. And then dia ada masalah macam lupa daya ingatan, lupa kejap-kejap dia macam tak diingat, tiba-tiba aku kat mana ni, macam dia ada perangai macam budak-budakan sebab dia pakcik ni dia ada masalah dalam brain dia kot. And then dekat sini lah ada part sedih, ada part macam geram, ada part memang last kali tu memang sedih kau lah sebab benda ni kan game survival. Jadi macam untuk selamatkan diri dia kena menang tak kira apa jua sekalipun. Jadinya korang boleh tengok nantilah, aku akan tunjuk sikit-sikit. Okay, itu sahaja. Last kali memang Seong Ji Hoon ni lah yang menang sebab pakcik tu bagi sebiji buli tu dekat dia sebab dia fikir macam Seong Ji Hoon ni berhak lah ambil guli. Last sekali dia memang tak, macam nak cakap, memang sebab gila lah sebab yelah orang tua kot, takkan kita nak biarkan dia mati. Tapi dia sebabkan dia terpaksa hidup, dia terpaksa macam teruskan hidup dia dekat game ni, dia terpaksa macam tu lah. And satu lagi pasangan ni, kalau aku tak terangkan daripada awal, iaitu Sang-woo yang pakai spek tu, and dia dengan Ali, dia berpasangan dua tu. Tapi Sang-woo ni memang jahat gila lah. Dia macam trik Ali lah, cakap Ali kau kena lawan dengan orang-orang sebelum ni apa, dengan orang-orang lain. Tapi sedangkan dia trik Ali sebab dia nak guli Ali tu sebab Ali dah menang. Sebab Ali cakap Ali tak pernah main game macam ni, tapi lah kali Ali menang. Lepas tu dia macam frust, dia pun trik Ali, and then Ali kena tembak. Yang ni lah kalau kita dalam persahabatan kita tak boleh percayakan orang sangat macam tu. Walaupun kita kenal, kita jujur, kita baik apa semua, tapi orang boleh tikam belakang kita. Tapi dia ikut situasi lah. Kalau aku pun berada di tempat Sang-woo tu, aku pun macam siapa je nak mati kan, semua nak hidup macam tu. Jadi dia terpaksa lah buat dengan cara macam tu. Tapi geram lah. Kalau aku berada di tempat Ali, aku rasa macam ditikam oleh kawan kita yang kita percaya lah macam tu. Tapi satu lagi, Ali ni cepat, macam Ali ni budak baik lah kot. Dia mudah percaya ke orang, jujur, terlampau jujur sangat pun tak boleh juga, nanti kena tikam belakang. Okay, untuk game yang keempat tu macam tu lah kisah dia. Memang sedih, banyak game 4 ni memang sedih gila lah. Memang mengalir air mata. Kalau korang macam go through gila one by one episode cerita ni, memang korang akan rasa macam sedih, banyak sedih lah daripada happy. Ada part happy, ada part sedih. Okay, kita teruskan ke game yang ke-5. Okay, kita pergi game yang ke-5. Game yang ke-5 ni berkenaan dengan Glass Stepping Stone. Okay, di mana terdapat aku rasa lebih kurang 10 orang ke 15 orang macam tu yang tinggal. And then diorang kena main satu game ni, diorang kena duduk macam atas tempat yang sangat tinggi, and then diorang kena step atas mirror. Dia ada dua jenis mirror, satu cermin yang macam kuat kekuatan dia, satu cermin yang bila kau lompat atas dia mudah rapuh, satu lagi cermin yang bila kau lompat atas dia masih kekal sebab dia ada kekuatan yang terbaik lah cermin tu. Cumanya dalam ni memang berdebar lah sebab diorang diberi masa dalam 20 minit ke? 20 minit aku rasa. Rasanya 20 minit kot. Diberi peluang untuk macam one by one lah. Jadi sebelum diorang masuk ke game ni, diorang kena pilih 1 hingga 16 orang. Okey, 16 orang yang tinggal. 1 hingga 16 macam baju lah. Macam kalau korang main bola jaring kan, jenis ada macam ada nombor tu kan. Jadi diorang kena pilih nombor tu. Jadinya nak bagi tahunya Seong Ji Hoon ni dia pergi pilih nombor
Mula-mula dia tak pilih nombor 1, tapi disebabkan ada seorang tu dia cakap bagi peluang lah kat dia nak nombor 1, sebab sebelum ni dia banyak bagi peluang kat orang yang dapat nombor 1 sebab dia malas nak bertanggungjawab macam tu. Lala kali Song Ji Hoon ni pun bagilah orang tu nombor 1, and then dia dapat nombor last iaitu nombor 16. Tapi nak bagi tahunya memang dia menasib baik sebab nombor 16 dia memang, maksudnya dia boleh guna orang yang depan-depan dia untuk berjaya meniti cermin tu ke seberang, macam tu. Jadi memang bernasib baik gila lah. Jadi kalau korang tengok dalam game ni memang korang berdebar gila. Sebab apa? Korang salah just pijak, memang korang kata jatuh, memang berderai lah kepala otak korang, macam tu. Jadinya korang kena tengok game ni memang struggle gila. Macam nak cakap macam stres gila, macam ada level memang takut gila. Ada salah seorang peserta rasanya dia agama Kristian ke apa, memang dia berdoa lah, macam berdoa gila-gila lah supaya dia dapat teruskan hidup, supaya dia macam ya Allah bagikan aku haluan yang mana aku patut pilih, macam tu lah. Siap doa apa semua. Tapi yang tu yang melambatkan orang belakang siap macam marah-marah lah. Sebab benda ni macam satu, dia orang kena pilih yang mana yang cermin yang rapuh ke cermin yang kuat. Satu lagi dengan masa, dia orang kena pushing, dia orang kena push sebabkan nak habiskan game tu. Last kali dia orang ada jugalah yang tikam belakang tolak apa semua, untuk tengok yang mana tempat pijak yang dia orang patut pijak. Last kali 3 orang yang survive, iaitu Song Ji Hoon, Sang Biok dengan Sang Woo, yang perempuan tu dengan lelaki tu. Yang 3 orang saja yang dapat survive. Okay, memang korang dah kena tengok. Okay, itu saja untuk game yang nombor 5. Okay, seterusnya aku akan cerita game yang nombor 6. Okay, last but not least untuk game nombor 6 ni, game ni permainan ni ialah last kali ialah Squid Game. Okay, aku sebenarnya tak faham permainan ni macam mana, just aku nak bagi tahulah. Last ni dia ada 2 orang sahaja, sebabnya masa dia orang dah masuk dia orang punya dorm ada 3 sahaja tempat tidur, and then sebelum dia orang masuk tu, disebabkan permainan game yang kelima membahayakan dia orang, sebab lepas daripada dia orang habis tu, lepas dia orang pijak yang terakhir tempat tu, cermin tu berderai pecah. Jadi cermin tu macam tertusuk pada badan perempuan tu, rupanya tertusuk di perut, and then memang tak boleh nak buat apa dah. Tapi perempuan tu still gagahkan diri untuk masuk dalam dorm. Yang lain cedera jugalah, cuma cala-cala je kat muka. And then nak jadikan cerita, masa duduk dalam dorm tu dengan tidur apa semua, perempuan tu macam dah nazak gila. Song Ji Hoon ni pergi jumpa perempuan tu, cakap kau okey ke, aku punya ada pendarahan. Dan Song Ji Hoon cakap dia kena daripada sepihan kaca tu. And then Song Ji Hoon ni pun macam pergi dekat pintu utama, cakap tolong ni kawan aku ni Sang Biok ni cedera parah apa semua. Lelah kali buka orang staff kat situ buka, tapi buka dengan bawa keranda dia tu. Kau nak tahu tak, dalam bentuk present. Kalau kau tengok daripada awal, keranda tu dalam bentuk present, dalam bekas present, hadiah. Jadi dia ingat ke orang tu dia orang tu nak pergi selamatkan Sang Biok tu. Apa rupanya Sang Biok tu dah mati. Masa Song Ji Hoon pusing, rupanya kawan dia si Sang Woo tu yang tikam dekat sini, dekat leher si Sang Biok tu. Si Biok tu memang teraja gila. Memang dia rasa macam ya Allah Tuhan aku, bakpomu sanggup buat gini kan, faham. Tapi Sang Woo ni dia fikir macam dia cakap, aku nak percepatkan dia mati, aku tak sanggup bagi dia hidup macam tu. Tapi ada same time dia nak kurangkan, faham tak? Dia nak senang sikit game ni, dia nak senang sikit lawan last dengan Song Ji Hoon terus, tanpa without perempuan tu, macam tu. Dah perempuan tu nazak apa lagi, kau tikam lah biar mampu terus kan. Tak payah dia susah-susah nanti nak main game kan untuk 3 orang, baik dia main game 2 orang saja. Lala kali memang riwayat dia tamat kat situ je lah. Sang Biok ni, perempuan ni. Sang Biok ni memang karakter yang macam muka macam tak pernah senyum, bengis, macam tu. Tapi dia dalam bengis-bengis dia tu pun dia ada hati yang macam rasa sedih jugalah. Sebab dia jenis macam persahabatan dia, macam yang game yang keberapa masa main guli tu lah. Macam kawan dia yang baru dia jumpa tu pun sanggup bagi dia menang, sebabkan sanggup bagi dia menang. Kali itulah kesudahan dia mati juga rupanya di tangan musuh dia juga, iaitu
Sang Woo. Jahat gila lah. Nampak dalam cerita tu memang Sang Woo tu jahat, pentingkan diri sendiri sebab dia nak survive. Dia nak dapat duit berapa juta bilion tu dengan mudah. Tapi mudah-mudah pun dia lawan tu dengan lelaki juga, Song Ji Hoon. Jadinya dekat game yang ke-6 ni, iaitu Squid Game, okay, bertarung lah. Cuma aku tak faham macam mana permainan Squid Game yang ni. Aku kena tengok balik. Tapi aku ceritalah kat korang ni kan. Cuma nak bagi tahunya, nak bagi tahunya Song Ji Hoon ni memang geram gila daripada game yang sebelum game ni lagi dia geram sebab Sang Woo ni banyak macam tikam belakang macam tu lah. Kali dia memang balas dendam lah dalam Squid Game ni, macam tu. Tapi kat Squid Game ni pun walaupun Song Ji Hoon tu dah nak menang, dia nak bunuh tapi tak bunuh. Dia just macam pacak je di sebelah tu. Last sekali Sang Woo tu rasa bersalah dengan kawan dia. Faham tak? Sang Woo tu sendiri nak tikam belakang, tapi Song Ji Hoon tu dia fikir Sang Woo tu sahabat dia lah. Kali tak bunuh pun. Tapi last sekali Sang Woo tu dia fikir macam memang dia jahat gila. Last sekali dia pun bunuh diri dia sendiri. And then macam tu lah kesudahannya. And then Song Ji Hoon menang dalam game Squid Game ni. Jadinya daripada 456 orang peserta, dia lah the only one yang menang dapat sampai hingga akhir. Okay, ini adalah sinopsis lah, sedikit ringkasan lah. Kalau kau nak tengok dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, kau boleh tengok lambat episod. Sebenarnya dia ada 9 episod, tapi aku ringkaskan dalam bentuk game lah, yang aku rasa benda tu macam menamatkan riwayat orang lah, macam survival game gila lah. Bagi aku ekstrim lah juga, sebab aku rasa Korean tak pernah lagi buat game se-ekstrim macam ni lah. Yang ni memang hebat gila. Sebab aku tengok pengarah cerita ni bagi tahu sebenarnya game ni dah lama dia bincangkan, dah rangka dalam 13 tahun yang lepas. And then ni baru macam, faham tak? Jadinya hard work dia memang pay off gila lah. Sebab sekarang ni memang cerita ni viral all over the world, faham tak? Berbilion-bilion orang tengok sebab dah viral kat TikTok, viral dekat media sosial. Memang pelakon dia semua dah famous, daripada tak famous dah naik. Sekarang ni memang ranking at the highest point. Okay, yang tu sahajalah. Aku rasa memang bagi aku masa mula-mula game tu pun, masa masuk dekat game tu pun, dekat masa kat bagai tangga kan, itu pun memang aku memang terpukau macam, ya Allah cantiknya dengan pink-pinknya, dengan ada skrinnya apa semua, dengan naik tangganya, dengan tiba-tiba staff di paku ada pink, macam tutup muka. Memang kita tak tahu staff dia siapa apa semua. Memang macam tertanya-tanya, memang macam curious gila. Curious gila lah. So itu sahajalah penerangan aku. Kalau kau nak tengok, kau boleh langgan Netflix. Cuma tak tahu dah lama-lama nanti dia ada kat mana, aku tak tahu. Mungkin kau boleh tengok dulu trailer dia ataupun ringkasan dia dekat YouTube sendiri. Okay, itu sahaja untuk video aku kali ini. Okay, jangan lupa, aku harap kau suka lah. Okay, jangan lupa like, subscribe dan komen dekat video aku. Okay lah, bye. Assalamualaikum.